Inilah tanah tumpahnya darahku, negara pasukan dialah hanya satu. Harimau kami berlari laju, belang nak tertanggal dari baju. Harimau kami cekap gelecek, pertahanan lawan tumbang sedih. Bila turun padang berumahkan gelanggang, kalau berani mari bersandar. Selamanya, selamanya, harimau Malaya. Selamanya, selamanya, selamanya. Baik, itu dia skill adik-adik kita menimang bola. 3 orang pelajar yang baru anda lihat kehebatan mereka. Muhammad Amar Ikhwan, Muhammad Lokman Zahiruddin dan juga Dayan Nazrin Muhammad Zazli yang akan bersama dengan kita di studio sebentar lagi. Bersama saya di studio sekarang ini 2 orang mentor mereka, Encik Nozaid Hamid, guru dan juga jurulatih bola sepak sukan untuk Sekolah Kebangsaan Seri Selangor, dan juga kita bersama dengan penolong jurulatih Encik Muhammad Ashraf Haikal, bukan pelajar. Saya terkeliru tadi. Baik, kita ingin mulakan perbincangan dengan bertanya tentang pelan baru di sekolah yang telah berjaya mencungkil bakat anak-anak muda ni, sehingga kan trofi-trofi yang tuan-tuan dan puan penonton lihat di depan saya ni telah dimenangi oleh Sekolah Seri Selangor dalam tempoh 1 tahun saja. Di tahniah kita ucapkan kepada Seri Selangor. Sebelum Encik Nozaid menjawab soalan tu, adik-adik sudah bersedia? Silakan. Jom. Wah, ini dia. Wira-wira bola sepak baru kita yang akan bersama dalam slot temu bual ini. Terima kasih adik-adik kerana sudi bersama. Macam mana sekolah ni? Sangat. Okey lah. Apa dia? Okey. Hari ni pergi sekolah tak? Pergi. Pergi. Seronok ke tak seronok hari ni? Tak apa. Jangan risau. Cikgu ada. Cikgu tanggung. Okey, cikgu. Macam mana cikgu? Sistem baru di sekolah yang telah berjaya membuahkan hasil luar biasa. Semua trofi di depan kita dimenangi dalam tempoh 1 tahun. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah daripada pihak RTM, Selamat Pagi Malaysia, sebab menjemput kami dari Sekolah Kebangsaan Seri Selangor untuk majlis sebegini. Okey, pertama sekali, kita tengok di sini, pencapaian sekolah lah. Saya tengok di sini sebenarnya kita ada program yang kita laksanakan. Sebenarnya Seri Selangor ni kita dah terpilih pada tahun 2016 kita terpilih sebagai salah sebuah sekolah kluster kecemerlangan dari segi bola sepak. Dari situlah sebenarnya kita laksanakan segala program. Dari segi belanja yang dibagi itu kita gunakan untuk program-program, kita aturkan. Program latihan, kemudian kita jemput coach-coach luar apa semua, kita jemput di situ. Sebelum saya lupa, pengurusan sekolah, guru besar Puan Sabariah Ismail memang memberi galakan yang sangat menggalakkan. Kemudian pihak guru-guru, kemudian pihak PIBG sangat-sangat memberi sokongan. Kemudian dengan ibu bapa dan juga murid-murid yang sangat banyak memberi dorongan sehingga kita mencapai kejayaan yang ada pada hari ini. Cikgu, macam mana? Baru saja start kan dekat sekolah ini. Jadi apakah sumbangan yang cikgu dapat lihat lah, yang diberikan secara luar biasa oleh Sekolah Seri Selangor dalam mencungkil bakat-bakat anak-anak muda seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya memulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak RTM kerana sudi menjemput kami pada hari ini. Dan untuk pembangunan bola sepak di sekolah, sebenarnya sekolah kami ni bagi saya agak istimewa sikit sebab Puan Syabariah binti Ismail, iaitu guru besar kami, dia sangat menekankan pendidikan dan juga sukan. Kalau kita dapat lihat pada tahun ini dan tahun sebelumnya, bukan hanya bola sepak saja yang murid-murid ini dapat mewakili peringkat sekolah, daerah, negeri Selangor dan juga mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Tetapi juga dalam sukan tenis dan sebagainya. Untuk sumbangan sekolah, sebenarnya pihak sekolah banyak membantu daripada segi sokongan untuk training, sokongan kewangan dan juga beberapa sokongan yang lain lah. Dan mereka juga tidak seperti yang lain sebab mereka menekankan aspek pendidikan, kurikulum, emosi, rohani, jasmani, intelek dan sasiah. Maksudnya guru besar cakap, dia memberitahu kami sepatutnya pelajar yang cemerlang ialah pelajar yang well stable. Maksudnya stabil daripada segi sukan dan juga daripada segi pelajaran. Baik, kita lihat hasilnya di sini. 3 daripada mereka yang baru saja habis menunjukkan skill di luar tadi. Jadi kenapa minat bola? Apa yang mendorong adik untuk menjadi begitu minat dan ingin menyertai kelab bola sepak seterusnya mewakili sekolah? Soalan sama untuk tiga-tiga. Siapa nak jawab? Start dulu. Saya berminat main bola kerana saya mendengari JDT first game. Dia sangat best lah. Tapi saya pun teruskan bermain bola lah. Sokongan ibu apa? Sokongan ibu bapa saya bagi semangat kat saya. Kawan-kawan saya. Dengan family saya. Siapa player yang adik minati sekarang? Ya, Messi. Messi juga? Messi. Walaupun Messi yang dicari-cari oleh player Saudi dari Argentina tu. Messi, mana Messi? Adik tetap minat Messi ya? Adik macam mana? Tetap. Saya minat bola kerana bapa saya hantar saya ke kelab pada umur 5 tahun. Wow. Dan sehingga sekarang saya masih main bola. Jadi siapa idola adik dalam dunia bola sepak? Mesut Ozil. Mesut Ozil. Okey, bekas pemain Arsenal. Jadi memang merupakan antara player yang saya tahulah. Setelah selama saya tidak menonton bola, saya tahu Mesut Ozil tu. Dan seterusnya adik yang di sebelah saya ni. Saya minat bermain bola sebab kerana masa umur 6 tahun, saya first time main bola. Dan dari situ saya start minat lah main bola ni. Macam mana adik tahu adik cekap dalam bermain bola sepak? Macam mana adik tahu ni boleh bermain bola sepak? Latihan lah. Banyak yakin dengan diri sendiri dengan banyak latihan lah. Siapa idola adik dalam dunia bola? Sergio Ramos. Ya? Ramos. Oh, Ramos. Wow. Jadi semuanya mempunyai minat terhadap player dari benua yang berlainan. Jadi kita akan nantikan style dan gaya yang berlainan juga. Harapan adik dalam dunia bola sepak ni, setelah lama bermain, apa sasaran adik-adik semua? Harapan saya dalam bidang bola sepak ni, saya ingin menaikkan nama Malaysia. Nak wakil negara? Wakil negara. Wow, ini memang satu matlamat yang murni. Kita sama-sama doakan kejayaan. Adik macam mana? Harapan saya harap bila saya dah besar, saya nak sangat masuk Barcelona. Barcelona? Ke Spain. Wow. Atau JDT. Tapi kena wakil Malaysia tau. Betul. Walaupun bermain di Barcelona. Wakil Malaysia. Jangan lupa pakai jersey Harimau Melaya. Adik macam mana? Harapan saya untuk pemain Selangor dan skuad kebangsaan. Skuad kebangsaan. Kita nantikan bersama kecemerlangan tiga-tiga adik ini dan juga skuad bola sepak secara keseluruhan. Apa yang diperlukan oleh sebuah pasukan itu? Sebab kalau ada Messi saja, tak guna juga. Kalau ada Ramos seorang saja, tak guna juga. Dia kena satu pasukan itu boleh menggembeling tenaga untuk menghasilkan sesuatu dalam permainan. Jadi apakah yang diperlukan? Komponen-komponen penting dalam menghasilkan skuad bola sepak yang cemerlang di peringkat sekolah. Okey, untuk komponen-komponen kecemerlangan ni mesti ada sokongan lah. Okey, maknanya sokongan dari semua pihak termasuk pihak sekolah,
pihak ibu bapa semua, PIBG dan juga murid-murid sendiri. Okey, sebab kita perlukan dari segi pelajaran juga, perlukan juga kita kena imbangkan juga dari segi balance lah, bagi balance sama ada pelajaran dan juga pembahagian masa. Okey, maknanya pembahagian masa dari segi pagi dia orang pergi belajar, petang dia orang korbankan masa untuk pergi training apa semua. Okey, untuk pengetahuan pihak media juga, okey, ketiga-tiga anak murid kita ni okey akan melanjutkan peringkat ke sekolah menengah, ke Akademik Muqtadahari Luqman, ke Akademik Muqtadahari pada tahun depan. Dayan dan Amar juga akan pergi ke SSBJ, Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, ini antara pencapaian yang terbaiklah. Buat sebab tahun ni kita ada 3 orang yang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang bola sepak. Okay. Jadi macam mana, sedih tak berpisah? Sebab selama ni bermain bersama, lepas tu berpisah main untuk kelab berbeza. Ada sedih tak, Dayan? Sedih juga. Sedih juga. Luqman, macam mana? Anda keseorangan di sekolah menengah yang berlainan dengan kawan-kawan. Saya dengan Dia dengan Dayan dua. Dia dengan Dayan. Awak yang Luqman seorang. Jadi macam mana keseorangan tu? Nak capai cita-cita kena korban lah. Cita-cita kena korban. Sedih lah juga sebab tinggalkan family, kawan-kawan yang lama. Tapi dah duduk di SK Selangor dah 6 tahun dah. Tapi demi cita-cita saya korbankan. Saya korbankan lah. Wah, cikgu tolong tu, cikgu tolong. Macam UPSR ni. Cikgu tak tolong UPSR tu. Baik, untuk skuad bola sepak sebenarnya kita perlu ada pelbagai komponen, ada pelbagai peringkat, ada goalkeepernya, ada pemain pertahanan, ada pemain pertengahan, betul ada strikernya. Bagaimana anda memilih siapa yang sesuai di posisi yang macam mana? Okey, yang pertama kali sebenarnya murid-murid ini sebenarnya dah lama dengan kami dan mereka dah sekolah di SK Selangor sejak tahun 1 lagi. So sebenarnya daripada situ kita dah boleh nampak, kita dah boleh test mereka yang mana boleh jadi goalkeeper, yang mana boleh jadi pemain pertahanan, striker dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kebanyakan murid kita ni dia dapat bermain multi-purpose punya position. Dia boleh bermain di 2-3 position. Macam Dayan dia boleh bermain di tempat midfield dan juga striker. Macam Amar pun sama, dia boleh bermain di defensif dan juga midfield. Luqman pun sama. Jadi tak ada masalah bagi diorang sebenarnya kerana mereka boleh bermain di banyak position. Itulah latihan yang diberikan oleh cikgu. Jadual latihannya bagaimana? Dan adakah ia mengikut jadual yang berbeza untuk mereka disebabkan oleh keterlibatan dalam pasukan skuad sekolah jika dibandingkan dengan murid-murid lain? Adakah mereka mempunyai jadual yang berbeza, cikgu? Okey. Untuk jadual memang diorang memang mempunyai perbezaan lah. Sebab untuk sekolah kita, sebab diorang terlibat juga dengan kelab-kelab yang luar. Termasuk dalam program NFDP di bawah projek pembangunan bola sepak negara. Terlibat dengan Akademik Tunas Petalim Perdana. Okey, dalam masa yang sama juga ada bergabung dengan TSS kelab daripada Tengku Syakirinal Shah. Okey, TSS. Dia pun banyak membantu okey dari segi kewangan, perbelanjaan pergi ke luar negara, yang diorang pergi ke Denmark, Sweden, sampai yang terbaru pun pergi ke Thailand pun semua ditanggung oleh TSS. Okey, ini memang perlukan sokongan daripada semua pihak. Dari segi kalau kita tengok hari Selasa dengan Khamis, dia akan pergi training dengan Akademik Tunas. Okey, untuk dengan sekolah kita akan buat pula training pada hari Rabu dan hari Jumaat. Memang ada perbezaan lah. Tapi bila hujung minggu pula dia orang mungkin akan terlibat banyak tournament-tournament yang dia orang pergilah, ada luar negara, ada dalam negara. Yang terbarunya yang kita dapat hari Selasa baru ni yang Piala
Dulu yang teramat mulia Raja Muda Selangor. Ini yang terbaru. Kalau tuan-tuan saksikan dalam tayangan video tadi, ini yang terbaru kita dapat pada hari Selasa baru-baru ini. Salah satu yang saya dapat perhatikan setelah membawa beberapa acara di rantau ini, saya pernah ke Chonburi Blue Wave untuk melihat game-game di sana dan juga mengacarakan satu perlawanan bersama dengan skuad-skuad di Malaysia. Last size pemain-pemainnya. Jadi apakah perlu kita lakukan untuk menjaga betul-betul menu, diet pemain kita? Sebab dari segi genetiknya lebih kurang sama je. Orang Melayu dengan orang-orang Siam, orang India dengan orang Siam, orang Cina dengan orang Siam lebih kurang sama je. Jadi bukan genetik yang memainkan faktornya. Ia adalah diet semata-mata. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga diet anak-anak kita supaya tidak terlalu terganggu dengan makanan-makanan yang memang sihat dan lazat di Malaysia ni? Okey, untuk kita menjaga diet mereka, disebabkan saiz ASEAN punya saiz lebih kurang sama kan. Tapi yang paling penting sekali ketiga orang mereka ni sangat menjaga pemakanan kerana bukan saja daripada kos sekolah macam kami dan tetapi juga disarankan oleh kelab mereka sendiri. Jadi mereka memang perlukan tidur yang cukup, fitness yang cukup dan satu lagi yang paling penting disiplin. Dan saya rasa kejayaan mereka pun ini disebabkan oleh disiplin mereka dan mereka juga ialah well trained dan paling utama sekali mereka juga tidak meninggalkan pendidikan lah walaupun mereka fokus kepada sukan sebenarnya tapi pendidikan mereka tak pinggirkan lah. And untuk pemakanan pula sebenarnya memang kami dah ada jadual sendiri dan lagi-lagi kelab mereka lagilah sebab mereka merupakan kelab yang agak besar juga. Jadi kami sebagai pihak sekolah ni hanya membantu dan meneruskan saja apa yang dibuat oleh mereka. Baik, kita akan ucapkan selamat berjaya kepada Sekolah Sri Selangor dalam mencungkil lebih ramai lagi anak-anak muda yang berbakat dan kita doakan kejayaan ketiga-tiga adik kita ni supaya akan satu hari nanti menyarung jersey Harimau Melaya. Amin. Kita ingat nama-nama mereka. Mereka lah yang akan turun padang satu hari nanti dalam game-game besar kita. Mungkin mereka akan membantu Malaysia melayakkan diri ke Piala Dunia satu hari nanti ya. Jadikan itu sebagai satu sasaran adik-adik, kita mendambakan skuad negara di alam Piala Dunia. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu kerana sudi bersama kami. Terima kasih adik-adik. Dan kita akan berehat seketika kembali bersama anda dalam Sabak Pagi Malaysia selepas ini. Majulah sukan untuk negara. Bye-bye. 9 langkah mencegah